وذكرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbisu Iblis pada muka surat 162. Muka surat 162, Talbis Iblis terhadap ahli ibadat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perbincangan pada pagi ini berkait dengan perangkap iblis untuk merosakkan ahli ibadat yang mana mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang kita sedia maklum bahawa iblis ini dia tidak akan membiarkan sesiapa pun di kalangan orang beriman ini, bahkan mereka akan pergi semua, tak kiralah daripada serendah-rendah manusia sehingga setinggi-tinggi manusia, dengan maksud untuk supaya mereka tidak dapat kebaikan daripada apa yang mereka lakukan. Iblis tu begitu sifat dia. Mana ahli ibadat yang bukan sekadar beribadat tetapi melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dia akan pergi goda, dia akan pergi merosakkan niat, dia akan pergi merosakkan amalan itu dengan pelbagai cara. Di sini kita nak belajar ataupun nak membuat koreksi bagaimana kaedah dan cara pendekatan yang digunakan oleh iblis untuk merosakkan orang-orang yang ingin berbuat kebaikan itu. Mereka ini terbahagi menjadi dua kelompok, kelompok berilmu dan kelompok jahil. Mana ahli ibadat ni, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia bahagikan ahli ibadat ni kepada dua kelompok. Kelompok pertama ahli ibadat yang berilmu, kelompok yang kedua ahli ibadat yang tidak berilmu. Bukan kata tidak ada ilmu langsung, mungkin ilmu dia tu terlalu cetek misalnya. Banyak perkara dia tidak tahu, bukan kata tak tahu semua. Adapun masuknya iblis kepada ahli ibadat yang berilmu melalui dua jalan sebagaimana berikut. Ni. Jadi ahli ibadat iaitu orang yang kuat beribadat dan mereka berilmu pengetahuan bagaimana syaitan mengganggu mereka. Ini dia melalui dua kaedah, dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama ataupun jalan pertama, menganggap baik perbuatan itu yang dilakukan demi untuk mencari nama. Menganggap baik perbuatan itu yang dilakukan demi untuk mencari nama baik serta membanggakan amalannya kepada orang lain. Mana apa yang dia buat tu dia timbul satu perasaan niat terdetik dalam hati dia, hak dia buat ni memang baik. Dia timbul perasaan nak supaya orang anggap baik, nak supaya dipuji. Ni dia panggil, kalau dalam istilah itu dia panggil maknanya apa, sum'ah lah. Sum'ah ni nak supaya orang sebut molek, orang sebut baik. Mana kalau orang tak sebut dia berasa sedih lah. Siapa begitu. Mungkin tidak ujub, dia tidak bangga, tapi maknanya nak orang sebut baik. Sebab tu dia akan kias-kias juga kebaikan yang dia buat tu supaya orang tahu. Kalau orang tak tahu satu-satu pun isyarat-isyarat tak apa tu. Dia nak begitu. Tu cara syaitan ganggu. Dia tidak kata riak, dia tak pergi ke riak lah. Dia tahu dah orang ni alim ni. Orang ni bukan ibadat sahaja ibadat, tapi ada ilmu. Dia ganggu supaya
nak supaya orang puji. Kalau boleh biar orang puji tu dengar di telinga dia, sehingga kalau dia buat baik pun dia akan cuba isyarat-isyarat supaya orang tahu. Ini cara halus. Baik, dinukilkan kepada kami, kata Ibnul Jauzi, daripada Ahmad bin Abu Hawari. Dinukilkan kepada kami, kata Imam Ibnul Jauzi, satu riwayat lah. Ini cerita daripada Ahmad bin Abul Hawari. Dia pernah menceritakan, aku mendengar Abu Salman berkata, aku mendengar Abu Bakar Ja'far Al-Mansur menangis di dalam khutbah Jumaat ni. Ketika dia baca khutbah, Abu Bakar Ja'far Al-Mansur ni dia menangis semasa membaca khutbah, semasa dia berkhutbah itu. Sehingga aku pun marah. Jadi kata Ahmad bin kata Salman, Abu Salman kata bila Abu Bakar iaitu Ja'far Al-Mansur, masa dia duk baca khutbah, masa dia khutbah lah, bukan baca, masa dia berkhutbah tu, dia menangis. Jadi Abu Salman kata, aku rasa marah, aku rasa nak marah, dan aku berniat untuk berdiri dan menasihatinya, jangan duk jerit kat masa baca khutbah ni. Aku gerak-gerak nak ayat gitu. Dia kata, kerana aku tahu bagaimana sikapnya manakala tidak sedang di atas mimbar. Aku kenal dia ni masa duduk atas mimbar ni tak pakai lah mana. Tidaklah jenis suka menangis gitu, tapi bila berkhutbah dia menangis. Mana maksud Abu Salman ni, Abu Bakar Ja'far Al-Mansur, dia buat-buat menangis. Aku kenal dia bukan jenis menangis lagu ni. Saja ni perangai ni ada jenis lagu tu. Ana pernah di Kelantan kita ni, ana pernah berhenti semaya balik kepada KL, berhenti semaya Jumaat, nyam nangis ngati-ngati macam khutbah, nengung kita. Siapa hak duduk sebelah ana kata, lepas dia nangis tu dia senyap, lepas tu dia nangis pula. Siapa jiran kita kata, selok ke, dia kata ni senyap ni. Siapa orang buat menyanyi gitu. Dalam kita tak sawak menyanyi lah, tapi nak ayatnya pengalaman anda dalam keadaan anda pernah juga ni. Kita kata, tak tahulah, hamba bukan orang sini, hamba tak kenal dia. Hak ni pun kata Abu Salman, aku tahu Abu Bakar Ja'far Al-Mansur, kalau dia tidak baca khutbah, dia tidak jenis gitu. Bila baca khutbah, jerit lalu. Apa jadi lagu ni? Kadang-kadang manusia ni dia buat-buat. Namun aku segan berdiri untuk menasihati khalifah, dan orang-orang yang duduk melihatku dengan cara menatap. Bangun kira-kira nak nasihat lah, tapi nyepak tengok kat orang, aku pun jadi segan juga nak nasihat, nak kata dah tu. Kemudian terlintaslah di dalam hatiku pandangan baik atas tindakan itu yang mengakibatkan Khalifah Abu Ja'far memerintahkan aku agar dibunuh, sehingga aku mati bukan atas niat yang benar. Maka aku pun duduk dan diam. Cerita dia begini. Ni syaitan ganggu dia. Dia cerita ni syaitan ganggu dia. Jadi bila Abu Bakar Ja'far Al-Mansur ni berkhutbah, tiba-tiba dia menangis. Jadi aku tahulah, dia kata Abu Ja'far ni kalau tidak baca khutbah tidak gitu. Jadi aku bangun tu sebenarnya nak nasihat. Tak usah duk buat lah, jangan duk buat menangis gitu, tak molek. Aku nak nasihat gitu, tetapi aku tak jadi. Rasa malu pula apa orang ramai tu tengok, menajamkan pandangan kepada aku. Kalau bahasa Kelantan katanya pakat celung kat orang. Lepas tu hak tu daya ni. Maksud aku tu molek. Aku tahu aku buat ni kerana Allah molek. Cuma aku terlintahlah dalam kepala aku, aku takut khalifah ni suruh aku bunuh. Aku takut khalifah ni mengarahkan supaya aku dibunuh. Sebab apa? Sebab kalau aku tegur secara berhadapan gitu di kalangan khalayak, boleh jadi perbuatan aku tu memalukan khalifah tu. Sebab dia Ja'far, Abu Bakar Ja'far Al-Mansur ni khalifah. Namanya suruhnya perintah supaya aku dibunuh. Padahal ni aku molek, aku pun duduk. Gapo dia nak ayat sini sebenarnya? Dua perkara. Pertama sekalinya, ni yang anda nampak daripada kisah sebab kisah ni pun anda tidak rujuk. Sebab ini bukan hadis, ni cerita yang berlaku di kalangan
pemimpin Islam pada waktu itu. Jadi Ja'far Al-Mansur ni, betul ke dia ni siapa hati dia tu orang panggil lembut, hati dia tu khusyuk, hati dia tu warung, siapa perekat bila baca khutbah sebut tentang neraka tu siapa perekat menangis? Apakah dia ni sampai ke tahap itu? Bagi aku tidak. Bagi Abu Bakar Ja'far Al-Mansur, bagi dia Abu Bakar Ja'far Al-Mansur ni masa dia menangis baca khutbah tu dia buat-buat. Dia bukan lahir daripada orang panggil perasaan yang sebenar, mengada-ngada tu. Nak suruh orang nampak dia ni khusyuk, warung tu pada pandangan dia. Sebab tu dia bangun nak tegur tu tak usah buat lah. Dia sebenarnya hati-hati ada dalam kitab. Kalau depan orang tak usah buat, menangis lah semasa ibadat, tak usah. Dia jadi syaitan boleh ganggu kita. Misalnya semasa semaya baca Al-Quran menangis diri. Kalau boleh jangan buat gitu, lebih baik mengikut ulama. Bapa takut timbul fitnah. Timbul fitnah. Tu. Sebab tu Sayyidina Wakar dia tak jadi imam, sebab dia ni kalau dia semaya sunat di rumah dia, Sayyidina Wakar dia sentiasa menangis. Dan tangisnya dia tu bukan buat-buat, hak sengerti. Tetapi bila jadi imam, banyak ke kalau dia jadi imam dia menangis gitu juga. Bukan semua orang boleh faham dengan baik. Boleh jadi orang kata buat-buat tu khalifah tu, padahal dia sengerti menyebabkan dia tak jadi imam. Takut apa? Takut orang kata, takut orang tak faham. Sebab Sayyidina Wakar ni mengikut Aisyah, dia kata memang ayah aku ni kalau semaya di rumah kat jerit semua kalau semaya bila baca ayat Quran, sebab hati dia sudah sampai ke tahap yang tinggi. Jadi kalau nak semaya jadi tu imam di khalayak sahabat, pupuk munafik pun ada. Takut timbul fitnah. Hak ni pun maksud daripada kata-kata Abu Salman ni gitulah. Tetapi dia timbul perasaan dia, kalau aku buat begini boleh jadi orang puji aku, boleh jadi ada juga orang marah aku. Akhir sekali dia simpan perasaan tu. Dia tidak buat, tak jadi. Hak dia nak ayatnya, kadang-kadang syaitan ganggu seseorang ni jadi menangis dalam keadaan buat-buat hak tu yang dia maksudkan di sini. Syaitan boleh ganggu kita gitu. Sebab itulah banyak sebenarnya kalau kita baca dalam buku-buku ulama ni, kadang-kadang bila dia nak semaya sunat tu, dia duduk berasa orang tengok dia tak jadi semaya. Sebab tu para ulama kita ni, dia sahabat sendiri pun ramai, dia semaya sunat ni orang selesai orang azan, dia semaya sunat di rumah dia baru dia mari. Apa? Dia tak menampilkan ibadat di hadapan orang. Apa tu? Padahal tak jadi masalah kalau hati kita molek, tapi bimbang takut syaitan ganggu. Maknanya para salaf kita, sahabat ke ulama-ulama besar, mereka akan cuba untuk mengelakkan supaya iblis itu gagal memesongkan niat mereka dalam ibadat. Mana ruang-ruang yang syaitan, yang iblis boleh ganggu, dia tutup serapat-rapat. Supaya syaitan tidak boleh ganggu. Tu jalan pertama tu gitulah. Ataupun cerita ini yang dimaksudkan oleh Abu Salman tu, takut tindakan dia menegur khalifah yang sedang berkhutbah tu, dia bimbang tu, takut dia sendiri itu jadi masalah. Takut dia sendiri. Saya kata hebat aku berani nya tegur pemimpin depan-depan. Teringat pula pada katakan Nabi, qulil haq walau kana murran, katalah kebenaran walaupun pahit. Dia bimbang, takut dia. Bila dia tegur tu dia mari perasa hebat aku. Bila khalifah buat salah, tak ada orang lain berani tegur, aku berani tegur. Tegur pula depan-depan masa duk khutbah Jumaat tu. Hebat. Jadi syaitan menampakkan perbuatan dia tu sebagai perbuatan yang baik, padahal tak molek tu. Mana tahu takut dia jerit sungguh, bukan buat-buat. Mana tahu. Jadi benda-benda ginilah dia takut. Takut syaitan kan. Maknanya kalau nak tegur lepas ni lah, lepas selesai. Boleh ke khalifah jangan buat gitu? Sebab orang duk kecek, orang duk ngani kepada khalifah ni, jolok ke jerit. Padahal sebelum baca khutbah tu perangai pun tidak molek lah mana. Takut orang kata macam-macam masyarakat ni. Dia timbul gitu. Maknanya jadi kita kena ingat hadirat, walaupun kita ni sebaik mana niat kita baik pun, kita kena tahu sudut-sudut mana yang syaitan boleh ganggu kita. Sebab kita hidup ni sentiasa berperang, bertembung, sentiasa ada musuh yang gaib yang sentiasa nak menggagalkan niat kita itu.
Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, jalan yang kedua, marah untuk kepentingan diri sendiri. Boleh jadi di awal, boleh jadi timbul saat dia sedang mengajak kepada kebaikan, lalu orang-orang yang menyambutnya dengan penghinaan hingga dia membela diri. Marah untuk kepentingan diri sendiri. Sedekah kalau kita belajar dalam hadis, kita marah ni mesti kerana Allah. Marah ni kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata sesiapa nak pahala ketika dia marah, dia kena pastikan dia marah itu mesti ikhlas kerana Allah. Kalau dia marah tu kerana semata-mata atas kepentingan diri dia sendiri, dia tak dapat pahala dengan kemarahan dia. Baik. Kadang-kadang kemarahan untuk kepentingan diri sendiri ni boleh terjadi di awal, di peringkat awal kejadian itu. Boleh jadi timbul ketika dia sedang mengajak kepada kebaikan, nak ajak orang buat baik, tiba-tiba timbul perasaan marah dengan bahasa kasarnya, dengan watak yang bengisnya. Lalu orang-orang menyambutnya dengan penghinaan hingga dia mencela, hingga dia membela diri dia. Baik, kita baca ya. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada seorang lelaki, ni tokoh besar lah, tokoh tabi'i besar ni, Umar bin Abdul Aziz ni, dia ni kira-kiranya keturunan Sayyidina Umar lah dia ni. Rasanya cicit ke ciak gitulah dia ni, Umar bin, sebab tu dia ni orang panggil Umar Al-Thani, Umar yang kedua. Ini Umar bin Abdul Aziz ni. Dia pernah kata kepada seorang laki-laki, dia kata, andai aku tidak dalam keadaan marah, nescaya aku akan menghukum engkau. Kamu sengaja memancing kemarahan, mana kamu telah provok aku, kamu telah melakukan provokasi kepada aku untuk menimbulkan kemarahan. Aku khawatir hukuman aku yang aku akan kenakan kepada engkau ni bercampur antara marah kerana Allah dan marah kerana diri sendiri. Apa maksudnya? Cerita dia gini, Umar bin Abdul Aziz ni pernah kata pada seorang lelaki, sebab Umar bin Abdul Aziz ni dia adalah khalifah. Dia ni adalah khalifah pada waktu ini. Pada kes ini berlaku, Umar bin Abdul Aziz dia ni menjawab jawatan sebagai khalifah. Jadi adalah orang yang cuba provok dia, membuat sesuatu supaya dia marah. Boleh jadi tanya soalan supaya khalifah timbul perasaan marah, ataupun dia memberikan pandangan, melontarkan pandangan, tetapi pada pandangan itu dia mengandungi provokasi. Kadang-kadang soalan tu senang tanya tu menyebabkan kita jadi marah. Itu situasi yang dihadapi oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia nak marah lah. Dia kata, kalau bukan kerana aku sedang dalam keadaan marah ni, kalau aku sedang marah ni, pasti aku akan hukum engkau. Tapi kenapa aku tidak hukum engkau di atas perbuatan keji engkau? Kerana pada waktu ini aku sedang marah. Jadi aku bimbang kemarahan aku ni bukan kerana Allah, kerana engkau provok aku, maka aku tidak hukum engkau. Apa maksudnya? Di sini hadirat, jalan yang kedua syaitan nak ganggu orang ahli ibadat yang alim. Kadang-kadang dia nak marah pada seseorang yang melakukan kesalahan. Kemarahan itu kerana peribadi dia, bukan kerana Allah. Marah tu sebab apa? Sebab dia dihina, dia diprovok, ataupun macam-macam lah. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak bertindak terhadap orang itu kerana dia tidak jelas kemarahan dia ni kerana Allah kah, ataupun kerana dia nak marah orang provok dia. Kalau kita tengok dalam internet ni macam-macam, ni dalam pemerhatian lah. Kadang-kadang dalam forum dalam diskusi wacana, kadang-kadang dalam kuliah, ada setengah-setengah pengkuliah tu bila orang tanya soalan tu kena atas bahasa Indonesia, cara dia jawab bahasa tu kasar, nampak daripada watak dia tu dia sudah dalam kemarahan yang memuncak lah. Keadaan itulah yang dibimbangi oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Takut kita tak boleh kawal perasaan, kita hukum, kita kata sebab dia ni khalifah ni. Mana kalau dia suruh pihak polis bertindak, pihak polis akan bertindak. Tapi seorang khalifah yang mursyid, yang ada ilmu agama yang mantap, menjadi rujukan masyarakat, dia tidak terpengaruh dengan provokasi. Itu maksud dia.
Jadi syaitan akan ganggu lah. Baik. Sedangkan jika pelaku amal ma'ruf itu bodoh, ni kita ingat kita sudah bincang ni dalam proses kita nak membuat teguran terhadap kesalahan orang. Dan kadang-kadang kita nak mengajak orang buat baik. Salah satu gangguan syaitan adalah dia menimbulkan kemarahan dalam hati kita. Tak cakap erti, aku ayat berapa kali dah. Mari masjid ni jangan buat gini, jangan buat gini. Tak. Apa tolong guna bahasa kasar. Padahal kita nak buat tu benar molek. Tapi timbul perasaan marah. Benar tu tak pada ngah kata. Tak pada ngah tua nak mampu. Dia kata, parut dulu. Tak cakap ayat. Hak dia nak ayat tu benar molek. Tapi syaitan menimbulkan kemarahan. Apa? Sebab dia ayat acak kali. Dia guna bahasa kasar. Jadi hak molek jadi tak molek. Berjaya syaitan. Payah juga dah kita kecek gini mudah bila sampai ketika dia mana. Kita pun tak boleh kawal perasaan. Apa tak erti sangat ni. Mari masjid tu pejak selipar orang. Bodoh kita tu. Hak kita nak ayat molek. Tapi bila timbul perasaan marah, dia jadi tak molek. Hak tu lah hak bimbing. Ni cara syaitan enggak akhir sekali hak niat molek tu. Jadi tak molek. Apa? Sebab syaitan telah menimbulkan perasaan marah dalam hati kita. Jadi kena beringat sikit. Marah-marah ni dia perlu dikawal. Jadi syaitan akan guna sebagai wasilah untuk merosakkan niat baik kita. Sedangkan jika orang yang melakukan amal ma'ruf itu orang yang bodoh, yang jahil, maka syaitan akan mempermain-mainkannya. Dia ni niat molek, nak didik orang supaya molek, tapi cara tu tak kena. Jadi backend terlajuk. Tak jadi bagai juga. Pastinya dia lebih banyak menimbulkan kerosakan daripada kebaikan. Kijahil tu. Syaitan pusing, muslim tak dia pusing syaitan. Sebab amatlah mungkin, tersangat besar kemungkinan dia melarang sesuatu yang dibolehkan oleh ijma' ulama umat. Kadang-kadang hak dia larang itu kijahil, hak dia larang itu benda boleh pun. Benda tak salah dalam agama, dia larang orang jangan buat. Boleh berlaku gitu dengan sebab kejahilan. Jadi duk balah tentang benda hak boleh. Boleh jadi gitu. Boleh jadi dia mengingkari takwil rakannya dan mengikut mazhab yang salah. Kijahil tu. Kijahil. Misalnya nanti satu contoh timbul semalam ni. Isu berkabung orang yang kematian suami. Ustaz ni kata tak boleh topik kok mana pun. Kata berat. Patut nak pergi beli barang suruh jiran. Dia telefon kan nak tanya lagi, anak kata gini. Dia kisnya satu kis yang berlaku, kita kena tengok dia betul berkabung ni 4 bulan 10 hari dia arba'ata asyurin wa asyara tu. Betul kena berkabung tu ada sabit, semua orang tahu tu. Tapi tak boleh tubik langsung jadi pembabu kelingnya. Apa babu tak? Babu keling apa tak? Kelantan panggil. Kayak keling kalau mati tak boleh tubik langsung pakai ya pelusuh. Lagu tu kat Islam ni tak. Hak tak sin takut timbul fitnah tu. Jadi kalau tubik atas keperluan tak apa, tapi mesti dihadkan pergerakan dia. Itu maksudnya. Ni kalau siapa duduk rumah tak boleh tubik jadi kau sedih. Misalnya ada satu kisah berlaku, dia ni mengandung anak pertama, anak sulung, umur beberapa bulan, suami dia meninggal. Lepas tu mak dia pun tak ada dah. Kakak dia misalnya contohlah, dia duduk rumah seorang jadi sedih, macam-macam boleh berlaku tu. Kita pula kata tak boleh tubik rumah. Menghadkan aktiviti dia tak boleh. Cuba bayangkan jadi lagu mana. Boleh jadi tekanan tu, macam-macam boleh berlaku tu. Benda-benda gini lah kena tengok, kena tahu. Mudah kita tak boleh tubik kok mana pun. Itu tak kena. Jadi kita duduk bertegas di atas sesuatu yang longgar, yang tidak seketat itu, menyebabkan orang jadi perempuan itu boleh jadi macam-macam tu perasaan, boleh jadi tekanan, bahaya tu. Kalau di segi psikologi bahaya. Adalah anak sulung, tak ada pengalaman mengandung lagi, itu kali pertama. Suami meninggal, duk sebut sama lagu mana lah anak dia bila lahir ni terus jadi anak yatim. Dia perlu tu orang bersama dia. Patutnya orang-orang lagu ni bagi anda bawa dia ke tempat-tempat kira-kira dia boleh rasa tenang. Duduk di rumah macam-macam boleh berlaku. Kecuali orang yang sudah ada pengalaman hidup yang lebih luas. Benda tu kena tengok berlaku. Ni siapa nak pergi supermarket pun tak bunyi.
Oh tak apalah kita ke beli. Biar duduk rumah tak sebi tubik langsung. Kawan ni mengandung anak pertama. Suami meninggal, mak pun meninggal. Tak ada orang tina apa atas rumah tu, cuba bayar jalan mana. Benda-benda gitu kena tengok silat-silat hari bulan je duduk meracau sendiri. Benda-benda gitu kena tengok. Itulah maksud di sini. Tapi kadang-kadang manusia dengan sebab kejahilan dia duduk tekan tak boleh langsung. Nanya lah. Banyak kalau anak sebut hak berlaku ni hak sampah pada anak. Mak ni tua, umur 80 lebih tu. Suami dia meninggal. Jadi dia ni tua perlu penjagaan anak. Anak beberapa orang. Tiba-tiba gila yang anak jaga, anak pula sakit. Jadi nak suruh anak lain hak duduk jauh mari jaga. Kawan tu pun ada masalah. Ustaz ni kata tak boleh. Mak dia ni tak boleh tubik rumah ke mana pun. Beratlah. Jadi orang lain nak pergi jaga pun tak boleh. Sebab hak jaga tu sakit. Kita rumah tak boleh tubik rumah. Moga berkabut. Anak kata bawa mak tu pergi letak rumah dia. Anak hak duduk jauh tu ambil mak pergi letak rumah dia. Keluar daripada rumah tak apa. Itu dia panggil amrun turut. Perkara perlu. Jadi benda-benda gini kena tahu. Kadang ada syaitan ni no. Dalam setengah perkara ni ada pendapat gini, ada pendapat gini. Kalau Nabi, style Nabi dalam isu-isu yang tidak melibatkan dosa, Nabi akan pilih pendapat yang mudah. Itu cara Nabi. Selagi perkara itu tidak melibatkan dosa, ada beberapa pendapat, pilih yang mudah. Itu lebih baik. Kalau pendapat itu semuanya molek belaka, pilih yang mudah. Itu cara Nabi. Tapi kalau perkara yang melibatkan dosa, Nabi kata akulah orang yang sejauh-jauh akan mengelakkan diri. Jadi kita kena ingat. Ni baik, cuba kita tengok lagi. Tuhan ambil satu contoh saja tu. Kemungkinan juga saat mengingkari kemungkaran dia siapa kita tendai pintu, kita tu katok pintu, memanjat pagar, memukul pelakunya dan menuduhnya berzina. Ni kita kata pencegah maksiat lah kita kata. Saya nak pernah cerita dia nak sebut kata pengalaman dia. Tapi lepas tu dia mikir sedih. Dia ni salah seorang orang panggil pencegah maksiat lah. Jadi pencegah maksiat ni gapo dia sebenarnya? Maksiat ni gapo dia? Duduk berdua-dua saja ke maksiatnya, orang ngupak tidak maksiat ke? Jadi pencegah maksiat ni dah lebat tu ya. Ya ke begitu? Ya ke? Tak apalah, biarlah kita tidak nak takrif dah pencegah maksiat tu ke dia. Dia kata dia pernah pergi tendai pintu. Tendai pintu adalah pasangan. Bila tendai pintu tu pasangan tu dalam keadaan berpakaian molek lah. Cuma dia duduk berdua-dua. Boleh ke bertindak lagu tu? Tak ada orang nak buka pintu, kita tendai pintu. Lepas tu ambil gambar pula. Setengah tu ada siap masuk dalam YouTube. Teruk tidak? Kalau dalam YouTube ada banyak anda tengok ada dalam bentuk video hak pencegah maksiat kita ni. Dia ambil gambar masuk dalam YouTube. Haram, berdosa besar perbuatan. Tapi niat dianya kononnya nak cegah maksiat. Tapi syaitan tipu. Syaitan ganggu dia, syaitan perbodohkan dia dengan melakukan perkara-perkara yang melanggari normal agama. Akhir sekali gi niat molek nak cegah maksiat, tapi hak dia buat tu perkara mungkar, mendedahkan aib orang. Tak boleh. Ni hadis sebut. Niat molek dah, tapi tak erti cara. Bapa kijahil nak tegur orang ni ada cara dia. Kalau orang tegur kita dengan cara tak molek, kita rasa mana? Terkoyak tak molek. Dia kita rasa nak marah orang pun gitulah juga. Jadi syaitan dia akan guna niat awak molek nak awak, tapi dia guna, dia tipu kita supaya kita bertindak dengan cara yang tidak sepatut. Akhir sekali hak molek jadi teman. Itu cara syaitan. Akhir sekali jadi bala. Ni cuba tengok sini. Dengan maksud nak nahi mungkar, tapi nyagi tendai pintu, nyagi katak pintu, panjat pagar, pukul pelaku, tuduh pula orang berzina. Zina dia. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, sebab tu zaman Nabi SAW ada sahabat yang dihukum kerana berzina, tapi tak ada satu kes pun zina yang sabit berdasarkan musyahadah. Tidak ada satu pun zaman Nabi kes zina yang sabit berdasarkan melihat, saksi melihat dengan mata kepala. Sebab zina ni dia terlalu spesifik.
Kita nak tuduh orang zina ni hadrat, disyaratkan oleh fiqh mesti seseorang itu melihat kemaluan itu masuk, kemaluan lelaki itu masuk dalam kemaluan perempuan seperti pen masuk dalam tudung pen, baru kita boleh tuduh orang zina. Kalau kita siapa tahap tu kita tuduh, kita kena rotan 80 rotan atas belakang, kita akan dikenakan qazaf, hukum qazaf itu. Jadi maknanya tiba-tiba ni mudah-mudah tuduh orang berzina, padahal dia berkhulwat kan. Dia berdua-dua adalah keadaan mencurigakan. Tak boleh zina ni, tak boleh kita nak tuduh. Tengok video kau, memang fiqh tak terima video. Sebab video ni macam-macam boleh berlaku. Sebagai sokongan boleh. Tapi nak sabit atas kih zina dengan sebab video tak boleh. Dari segi fiqh. Sebab apa? Sebab banyak keraguan itu. Dan keraguan itu munasabah. Benar-benar gitu. Tetapi syaitan dia akan merosakkan orang yang jahil ni. Tak apa, kita nak cegah maksiat ni. Kita kena begitu. Dia letak dia punya CCTV kecil, tersembunyi. Tak boleh haram tu. Itu dia panggil tajassus. Mengintip tak boleh, dia agama kita ni dia ada. Kalau orang, sebab dia gini, anda sebut sikit lah supaya kita dia tahu masalah. Dalam agama kita, orang buat dosa secara sembunyi-sembunyi, dia beza dengan kadar dosa dengan orang buat dosa secara terang-terangan. Dia tak sama dalam agama kita. Orang ni buat dosa pun nusuk-nusuk tak semua orang tahu. Tiba-tiba dia dedah dia. Haram. Baik. Nabi pernah sebut, ni kita kena ingat untuk diri kita sendiri. La'anallahul muzahirin wal muzahirat. Allah melaknat orang yang buat dosa, tak kira lelaki atau perempuan, buat dosa secara terang-terangan, secara terbuka tanpa ada rasa malu. Dosa perbuatan itu satu hal, dosa mendedahkan keburukan dia sendiri, itu dosa lain pula. Termasuk dalam maksud hadis itu, kata ulama, seseorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tiba-tiba dia beritahu kepada orang, nak ayat dia ni hebat. Dia buat dosa, dia ayat orang, kawan tu aku tipu dia. Ingat kau cerdik, rupanya bodoh. Aku tipu dia. Dia tak boleh nak kesal aku tipu dia. Dia rasa dia cerdik, dia boleh tipu orang cerdik, dia rasa dia cerdik, dia royak kau orang. Itu termasuk dalam melakukan dosa secara terang-terangan, walaupun asalnya secara sembunyi. Dan perbuatan itu dosa berganda. Baik. Jadi yang anda nak ketengahkan di sini, bahawa bila seseorang melakukan dosa secara tersembunyi, kalau kita tahu, kita kena nasihat dengan cara yang baik. Ni jangan kita dedahkan pula, siap dengan video. Harap pencegah maksiat pergi ambil video orang ni, tak boleh. Pijak lagu tu. Disiplin dia tak begitu. Sebab dia kalau dalam bab keburukan orang, termasuk dalam akhlak Islam, kita kena sembunyikan, tetapi kita kena selesaikan. Misalnya kata kita tahu orang ni duk terlibat, ni ada berlaku kes kemarin, Allah dahsyat dalam masyarakat kita ni, tak timbul itu lagi, tapi dia timbulnya gini. Suami perempuan ni nurse, suami dia duduk di negeri lain, kerja negeri lain, jadi dia duduk, ni cerita di Kelantan kita lah ni. Suami ni pula, dia bekerja bersama dia ni, isteri duduk tempat lain. Ni suami duduk tempat lain. Jadi isteri orang ni dengan suami orang ni kerja satu tempat. Dia boleh pergi kerja sekali naik kereta untuk memudahkan. Nak setara tu masyarakat kita jahilnya. Lepas tu dia tanya dia, sebab dia kata sebab dia pun tak erti bawa kereta, nak pergi payahlah, dia kata nak naik kenderaan awal ni payah. Dia tupai suami orang. Suami orang tu, isteri dia tu saing dia juga, duduk lain. Anak kata haram perbuatan tak boleh, perbuatan lagu tu timbul fitnah macam-macam tu. Benda-benda lagu tu. Jadi benda-benda ini kalau berlaku, jangan kita buat bahan percakapan sehingga orang kena nasihat dengan cara yang terhormat. Itu maksud anaknya. Perbuatan itu salah. Jadi kita nak ayat ni lagu mana? Jangan kita buat kecek bagi-bagi lagi ni. Tak boleh dalam agama kita. Apa? Sebab sifat agama Islam ni, dia menutup keaiban orang.
Hadirat kena ingat sifat agama Islam kita ni, kita menutup keaiban seseorang. Tetapi keaiban itu perlu kita selesaikan dengan cara yang betul. Di sinilah syaitan akan ganggu kita. Setengah orang ni hadirat, kalau dia boleh kecek orang, dia rasa bangga. Tahu subuh-subuh orang mari rujuk ke dia, mana hebatlah dia ni, apa masalah orang rujuk ke dia, tapi dia ni hebat, tapi jenis gong. Gong lagu mana? Sibuk nak ayat kau. Kalau anda sebut ni secara umum nak ayatnya, kikih lagu ni termasuk dalam keaiban. Jangan dicerita kepada orang. Tapi kena selesai tu kikih tu. Tapi syaitan ni dia akan ganggu. Ayat kau itu, ayat kau ini, nak ayat dia ni hebat. Orang mari rujuk ke dia masalah. Setengah-setengah manusia yang berpenyakit ni, orang panggil dia, kalau budak-budak kata teh dia berasal, dia kata baik teh balak mampu kerahlan daripada teh dia berasal. Kalau kena teh dia berasal, dia berasa dia hebat, dia berasa dia ni apa, orang mari rujuk dia masalah, tanya dia, tu penyakit tu. Jadi kena berhati-hati. Syaitan walaupun niat kita molek, tapi kalau cara tu tak kena, cara tu kita sudah terperangkap oleh iblis. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab itulah hati-hati amal ma'ruf nahi munkar ni, dia kena ada disiplin dia. Misalnya contohlah kita tahu, manusia belaka ada Tok Imam ke Tok Bilal ke, manusia belaka ni. Ana pernah urus masjid juga, setengah-setengah orang reti kritik apa-apa. Dia hidup dia reti kritik, benda lain tak reti. Ada setengah orang kita. Sepatutnya kalau kita nak kritik, kalau ada orang salah, kita boleh pahala, tapi mesti melalui cara dan saluran yang betul. Misalnya pergi jumpa Tok Bilal, hamba nak tegur sikit Tok Bilal, sore sama sore lah. Hak Tok Bilal sebut tu tak betul. Misalnya contoh ni, qad qamatis salah, dia baca ti, salah tu dari segi bahasa. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Iyalah muka Tok Bilal pun tak tahu bahasa Arab. Salah tu. Kita gomol, jangan duk kecek. Sebelum dia pergi jumpa Tok Bilal, kata dia ayat kau, Tok Bilal tu tak erti lah, dia kata. Ada ke qad qamatis salah, qad qam. Kau betulnya qad qamatis salah tu bagi depan, baru betul. Benda gitu dosa tu. Dah kalau Tok Bilal tak pergi ayat dia, betul Tok Bilal tak kena ni. Benda tu jadi molek. Mana proses membetulkan itu berlaku dengan cara yang terhormat. Tu hendak sebenarnya, tapi syaitan tak sih bagi lagu tu. Syaitan kita tegur, tapi biar jatuh dulu maruah kau ini. Maknanya teguran kita tak jadi pahala, jadi dosa. Tu syaitan nak kena beri ada tak? Niat tu molek. Kadang-kadang dia nak ayat dia erti, biar orang tahu dia erti, hebat, dia boleh tegur orang. Tu dosa pula. Tu banyak ada doa misalnya. Kadang-kadang tu imam baca doa bahasa Arab, salah tungi-tungi, banyak pula tu salah dengan baris yang tak betul. Misalnya tak, tegur molek. Anak sibuk pernah ada berlaku, bak ketara sangat kita tegur, tapi kita tegur dengan molek lah. Bila dia mari salah dengan kita tu imam minta maaf lah. Anak nak tegur sikit imam, banyak tu imam baca doa tu salah baris. Ya kau ustaz dia mau. Bagusnya tu imam ni, dia pergi ambil buku doa tu, dia ngapa dia tunjuk mana salah. Dia tanya kita mana salah. Tu bagus. Mana dia boleh betul, orang tak tahu, molek lah. Tapi syaitan akan ganggu kita. Sebelum mu tegur tu imam, royak dulu kau orang tu imam tu tak betul. Main apa hari aku nak kita tegur dia. Royak orang dia, kau orang gong ngerti gila tegur dengan cara hormat. Ni syaitan akan ganggu. Padahal buat teguran itu ma'ruf, perkara ma'ruf. Tapi sebab cara tak betul, perbuatan itu pula jadi mungkar. Tu kita bimbang. Dan itulah kerjaan syaitan. Benda hak molek kita nak buat, dia ejah dia jadi tak molek. Tu kerja syaitan. Kalau kita bodoh, kita tak cerdik, setiap saat kita akan terperangkap dengan permainan iblis dan syaitan itu. Itulah kita ni dia bicara batu ya. Kita nak baca dia bicara batu ya. Bagaimana kita nak menangani isu-isu yang berkait dengan orang panggil sepak terajang iblis ni. Bagaimana kita nak kena perangkap iblis ni. Baik. Bila para pelaku kemungkaran itu berdebat dengan dia, dengan kata-kata yang sulit untuk dia tanggapi, kemudian dia malah marah, bererti kemarahan itu untuk kepentingan dia sendiri.
Tiba-tiba orang melaku maksiat tu kritik dia. Demo ni tak ada apa kapi. Lagu ni kau demo buat kau. Malu kau dengan ambil video. Kau demo tegur-tegur molek lah. Perbuatan demo ni salah. Hak kau buat dia. Jadi kebetulannya orang buat salah tu jenis orang cerdik. Sudah. Duk mai bahar-bahar mari pencegah maksiat ni pula dia jadi marah luar biasa, boleh jadi dia pukul, boleh jadi dia ubah fakta, laporan duit berat ni. Ada ke berlaku? Dia nak marah kepada kawan ni, laporan dia nak lapor kepada pihak tu, dia banyak dia tambah. Tu dosa besar pula situ. Dia kata biar kawan ni kena. Ada ke berlaku lagu tu? Pada kawan ni buat kesalahan tak siapa tak tu, tapi oleh kerana dia nak marah ni, dia buat laporan tu jadi berat. Kalau polis tahulah cerita bagaimana lagu ni. Banyak berlaku. Benar-benar lagu tu hadap peranan syaitan dan iblis. Dia nak merosok ke kita. Padahal kerja kita tu kerja molek. Tapi dia akan rosok ke kita. Memang iblis dia kerja dia kita. Ni kita duk bincang ni dalam kes orang yang nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi oleh kerana dia tu jahil, maka banyaklah kesalahan-kesalahan dalam proses nak buat benda molek tu. Nak buat benda molek, tapi oleh kerana jahil, banyak berlaku kesalahan-kesalahan. Dan antara yang menjadi punca dia silap itu adalah kerana iblis dan syaitan. Dia timbul ke perasaan. Termasuk perangkap iblis kepada para pencegah mungkar, iaitu seseorang yang baru saja mengingkari satu kemungkaran, duduk di suatu perjumpaan, lalu dia menceritakan apa yang dilakukannya itu, lantas dia membanggakan diri dia, mencaci maki pelaku kemungkaran dengan cacian yang penuh kebencian dan melaknat mereka. Anda sebut sana contoh, anda buat contoh mudah. Semalam dia ditangkap orang berkhaluat, dia ni pencegah maksiat, dia tangkap sesat. Esoknya pergi cerita kedai kopi. Dia kata malas, ada cerita sedap dia tu. Di situ dia pun cerita sosok dia cerita. Orang puhem, orang kagum. Dia orang lain semua jadi pendengar setia. Dia seorang yang kecil. Ni dia rasa dia hebat. Dia cerita. Kadang-kadang sebut terang pula. Dia ni orang Terengganu comel lah dulu cerita. Ana pernah dengar tu. Budak Tino Terengganu cerita mari kena tangkap di London. Dia cerita, anak kata kakak ni pencegah maksiat. Anak kata dia tak, anak kata tak muka dia, kata mu tu buat maksiat tu. Hak kahwin ni buat maksiat, ya mu sendiri buat maksiat. Mu tahu ke tidak? Kita nak marah, mu dia ustaz. Siapa anak kata dia, apalah tak erti. Dia tak dia ni. Malah tu dia kadang-kadang dia caci lah, apalah Allah kata, anak tu email pula tu. Dia punya tu pula. Anak ustaz duk ayat korek. Ni sebab apa? Sebab dia nak membanggakan diri dia bahawa dia ni mencegah maksiat, padahal dia sedang buat maksiat. Nya tipu syaitan musyrikah. Ni bagi-bagi lagi. Sebab tu hati-hadirat, banyak hadis Nabi, orang yang banyak cakap banyaklah tersalah. Banyak kecek lah tu. Kerana niat nak ayat dia hebat, dia ada hijau dalam agama ni, dia nak ayat korek, dia terlibat. Malah kalau aku tak pergi, tak boleh nak kakak. Cerita kau bodoh semua. Hati-hati lah. Benda yang asalnya jadi boleh pahala, jadi boleh dosa. Banyak berlaku benda-benda gini. Baik, lepas tu duk kutuk orang melakukan maksiat. Baik, dalam agama kita ni adalah orang yang melakukan maksiat ni, boleh ke tidak kita kutuk, kita caci? Tak boleh dalam agama kita. Ingat ada satu kisah berlaku ni dalam riwayat Bukhari. Cerita ni biasa kita dengar. Imra'ah Ghamidiyah kan, seorang perempuan berzina. Ingat tak cerita ni? Bila dia direjam mati dengan sekali dengan lelaki itulah. Bila itu dia dikebumikan. Adalah dalam setengah riwayat kata ada orang duk kecek tetapi perempuan itu yang telah dihukum rejam sampai mati dan disalatkan jenazah dia. Selepas tu ada orang kecek lagi tetapi perbuatan zina dia, padahal dia telah dihukum rejam. Nabi kata jangan bercakap, sebab perempuan ini telah bersih dan nilai taubat dia tu sangat besar sehingga boleh menampung umatnya. Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi tak pernah ada kecek habis. Memang dia buat salah. Perempuan ni hebat ni. Perempuan ni hebat. Ana baca hadis ni neng kita. Kalau kita tak ada siapa tahap tu. Perempuan ni melakukan zina, dia sudah berkahwin, dia panggil zina muhsan. Tak ada siapa tahu.
Zina siapa mengandung? Siapa mengandung? Tak ada siapa tahu. Dia ada suami. Mana orang tahu anak tu anak orang lain? Mesti orang kata anak tu anak dengan suami dia. Tetapi perempuan ni, dia takut kepada Allah. Dia rasa menyesal. Akhir sekali dia buat pengakuan kepada Nabi, saya telah melakukan zina, haddi alayya, jatuhkanlah hukum hudud pada saya. Kejut Nabi. Ada setengah riwayat Nabi kata, kamu ni gila kau? Tak betul kau meracau. Nabi buat siasat tak? Pernah ke dia nilai ingat tak kau? Takut dia pergi kecek tu dia tak ingat. Takut dia ada penyakit lupa kau? Tak betul. Baik, padahal dia tahu dengan sebab pengakuan dia tu dia akan berhadapan dengan hukum mati. Tapi dia sanggup demi untuk bertemu Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Kita sanggup ke tidak buat? Na'udzubillah. Berkali kalau kena kita lari, berkali siap tak balik-balik dia. Ya. Memang hebat perempuan ni. Sebab tu perempuan ni semua ulama kata dia ni ahli syurga. Sahabiah. Tu nak ayatnya. Nabi tak pernah kita kecil. Walaupun jelas memang dia buat salah, tapi dia sanggup dihukum. Dia sendiri report tentang diri dia. Bila dia melahirkan anak hasil daripada zina tu, dalam hadis tersebut, belum cukup 40 hari lagi, anak tu masih merah lagi, dia pun masih lagi lemah lagi tubuh. Pergi jumpa Nabi, ni dia kata, saya telah melahirkan anak zina, haddi alayya, hukumlah saya wahai Rasulullah. Hebat tu. Hebat tu perempuan tu. Siapa begitu sekali. Baik. Ana ambil soal lagi sini. Padahal boleh jadi orang-orang itu sudah bertaubat. Ni cerita Fatimah Malik. Ni bahaya sungguh khususnya kalau orang politik misalnya, kadang-kadang dia sebut dalam ceramah tu, orang tu buat salah 10 tahun dulu, kadang-kadang kawan tu bertaubat dah. Duk sebut lagi kesalahan tu peribadi. Ni Fatimah Malik. Padahal boleh jadi orang-orang itu sudah bertaubat. Orang yang buat salah tu bertaubat dah. Boleh jadi mereka lebih baik daripada dia, bertaubat lepas tu jadi orang soleh, kerana mereka menyesali perbuatannya. Sedangkan orang yang mengingkari kemungkaran tersebut malah bersikap sombong, lalu pembicaraan melebar hingga terbuka aib orang Islam sendiri, kerana dia memberitahu aib seseorang kepada orang lain yang sebenarnya orang lain tak tahu pun, jadi tahu dengan sebab dia. Padahal menutup aib seorang mukmin hukumnya wajib selagi mungkin dirahsiakan. Maksudnya begini. Ini jelas sangat. Kena jaga mulut. Ana buat contoh mudah. Katakanlah seseorang itu pernah melakukan zina. Contoh ni. Dia pun telah dihukum, ataupun dulu pernah dia terlibat dalam kisah dadah. Dia telah dihukum masuk penjara. Lepas tu dia bertaubat jadi muslim yang baik. Jemaah semaya jemaah pun tak tinggal. Kalau kapuana ada kisah dadah. Kalau kapuana lah, kubakhiyah kita sebut. Tapi hak ni hak molek, sisi molek dia. Dia ni teruk sungguh lah. Orang tua dah, tapi ana sempat dengan dia. Ana jumpa dia masa dia tua dah. Waktu tu jumpa pada dia orang asal kubakhiyah. Sebab dia ni jahat telajak, dibuat daerah. Hadir-hadirat, dia balik kapur lepas tu pakai jubah. Jahat jangan kira lah. Ganggu bini orang. Kis terakhir dia sampai dia buat daerah Nuh di mana orang. Masa tu mana orang jalan pun tak ada. Tempat jin tendai budak-budak kata. Lama dia kena tiba-tiba dia balik. Ana jumpa dia pakai jubah. Orang kapur kata, orang kapur pun ceritalah dia dulu teruk tapi dia berubah. Selepas tu orang kapur tak kecek keburukan dia. Sebab apa? Sebab dia berubah. Daripada tak semaya jadi semaya, pergi rupanya jemaah tabligh pergi rumah dia. Orang tabligh kata kita pergi rumah dia hamba. Lepas tu esok pergi pula, akhir sekali dia nak marah. Dia kata mu nak marah ayat ke dia kaku. Dia tanya orang tabligh kata tak ada, pakcik nak ajak pakcik pergi semaya jemaah ya. Tu ya. Lepas tu dia pergi semaya jemaah. Ana ingat lagi masjid tu atas bukit di mana orang lama. Dia pergi lepas tu dia pergi tu beberapa kali dia pergi tu orang tabligh tu ajak dia keluar. Kita pergi melancong, tak ayat keluar ni. Ayat keluar tak segi lah. Dia pergi di India. Akhir sekali pernah dia keluar setahun. Klik kampung, duduk masjid 5 waktu. Orang kampung puji belakang. Kesalahan dia orang lupa. Hatu hak Islam nak ya. Bolehlah sebut kesalahan orang. Kawan ni bertaubat dah. Berdosa besar dia tak?
Sebut dalam ceramah pula orang ni gini. Kau tu yang buat salah tu dulu. Benda-benda gini. Tapi syaitan dia akan ganggu kita. Hebat mu apa? Orang tak undi dia sebab mu cerita tu pandai mu cerita tu. Dosa besar. Kena ingat dah dia. Jadi hak ni boleh berlaku. Ana sebut politik tu sebab apa? Sebab dia berlaku secara terbuka. Boleh berlaku pada siapa saja. Kita pun boleh berlaku. Dia cerita keburukan orang. Dia tu boleh ingat sikit tu. Dia tu tak boleh lepas tu. Padahal kawan tu dulu cerita dulu. Benda-benda ginilah hadirat syaitan akan ganggu kita. Jadi kena berhati-hati. Ya, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung untuk sesi akan datang. Masih lagi tajuk yang sama. Dan perkara ni sangat penting. Ni bagi anda, ni masalah harian kita. Masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ada soalan ke kalau nak tanya berkait dengan masalah ni? Ya? Tak ada? Ada? Boleh sila. Itu khilaf ulama tu. Dia kadang-kadang perempuan ni dia sedih sebab dia gini. Kalau tak ui dia gini sebenarnya asal larangan itu tak Nabi tak pergi kubur sebab setengah-setengah perempuan zaman Nabi ni dia masih baru-baru masuk Islam ni tak terdidik dengan baik lagi. Sebab zaman jahiliah dulu perempuan-perempuan bila pergi kubur ni dia meraung, dia tepik, duduk tarik rambut, orang panggil niyahah. Dia panggil niyahah ni apa? Meratapi kematian. Hak tu Nabi tak pergi tu. Ni zaman jahiliah. Jadi maknanya orang yang mula baru-baru masuk Islam ni dia masih ada lagi sakit baki kesal kehidupan zaman jahiliah. Tu Nabi tak pergi, takut pergi jerit kubur. Haung supaya histeria. Nabi tak pergi sebab tak molek kubur gitu. Tapi selepas daripada tu, selepas lama dah masyarakat Islam ni sudah faham dah kehidupan beragama ni, maka Nabi kata zuruha, pergilah ziarah kubur. Nabi kata kepada perempuan, fa innaha tuzakkirukumul maut, kerana pergi ziarah kubur mengingatkan kamu pada kematian. Jadi kisah berkabung ni memang ada, anda tidak nafikan, ada. Cuma setengah ulama sebab kalau perempuan ni kita yakin dia boleh kawal perasaan dia, sekadar menangis gitu, hak jatuh pun menangis, tak apa. Memang ada kata tak boleh pun, tapi bagi seorang perempuan ni, dia pernah sebut pada anda, perempuan ni, dia kata, sedih ustaz, saya sampai hari ni terkilat lagi, tak boleh pergi kubur suami saya. Apa moga berkabung. Saya kata apa, pergilah, pergi tengok, mengingat kepada mati, rasa sedih, bahkan dia lebih sayang kepada suami dia doa kebaikan. Molek ke tidak dia merawat. Kalau jenis perempuan jenis duduk di rumah tepik dah, duduk di rumah pun tepik tak khabar apa dah, tak sawagi lah lagu ni, tak sawagi lah. Yang duduk kekoh keranda tu tak ada pasal-pasal, tak sawagi lah. Kita kena tengok keadaan. Bagi anak gitu, nak timbul fitnah ke mana? Kau ramai pergi dengan mak dia, pergi dengan adik-beradik dia. Tapi kemaksud anaknya, kalau dia tak boleh kawal perasaan, jangan pergi. Tak boleh. Ada pernah satu kisah berlaku, suami dia tu driver bawa accident. Sedih lah kita tengok, memang cacat teruk muka jadi kepek satu, kepek. Duduk di rumah pun isteri dia tepik kakak rebah sebelum masa dia mandi tu pun. Sudah kafir tu pun jerit awang-awang. Anak tengok ni. Anak kata tak boleh pergi kubur ni bagi lagu ni. Pergi kubur tu khabar kau keranda tu pula dia tak ada pasal-pasal. Tu tak boleh. Kalau lagu tu tak jasa lagi, tak jadi molek. Tapi kalau perempuan tu jenis pasal mempunyai semangat yang kuat, duduk di rumah pun tak apa, dia terima takdir Tuhan. Bukan dia kata dia boleh terima, tak ada masalah, sekadar menangis saja, hati kita nampak tenang dia, tak apa, tak. Biar pergi. Bagi anak tak apa. Iyalah ada yang kata tak boleh. Anak ni lihat dari banyak sudut. Kadang-kadang setengah orang tu boleh jadi macam-macam tu orang panggil dia. Kalau hak jenis mengandung itu kegila-gilian, boleh jadi itu kalau kita beri. Sebab dalam kitab fiqh, bagi orang yang kematian ni, misalnya kematian suami, kalau siapa mereka kita tak wilasa dia tubik rumah, siapa dia jadi mereng lah, tak boleh. Jadi tak betul duduk di rumah sedih. Jadi seolah duduk 4 bulan 10 hari penuh dengan kesedihan. Islam tidak nak sedih gitu dengan kematian. Tak boleh. Kena bawa dia tubik juga. Cuba fikirlah kalau kita boleh hidup ke 4 bulan 10 hari duduk perak di rumah, boleh? Tak boleh tubik langsung. Nak pergi main dek pun tak boleh.
Cuba bayar je lagu mana. Iya kok Islam lagu tu. Hak ta'lih ni tubik tanpa keperluan, saja-saja. Supaya tak ada kematian suami, supaya tak berlaku tubik, lepas tu berhias pula dengan pakar molek. Takut timbul fitnah. Supaya janda berhias pula, nampak tu. Istilah janda berhias ni lain. Nak ayatnya benda-benda kita hak tu kena jaga. Hak tu kena jaga hak tu. Memang kita pun tak benar. Bahaya hadrat. Sebab ada berlaku dia jadi macam orang panggil apa tu? Gila ngiyai kalau gila ngiyai ni dia kibul anak biasanya dah. Tapi boleh jadi gitu, meracau ke apa. Dah 4 bulan lebih duduk rumah. Dah tak ada orang, mak dia meninggal dah. Dia pengandung anak sulung perempuan ni. Tiba-tiba tak boleh pergi mana-mana. Kalau dia kerja, boleh pergi kerja ni, dia pun jenis suri rumah. Cuba bayangkan dengan sebab seolah kita hukum, dah lah isteri suami dah mati, kita hukum pula dia. Berkabur ni lebih menjurus kepada takut timbul fitnah bila dia berada di luar, khususnya perempuan-perempuan muda, comel pula. Lepas tu dia begini ada gelenyar juga misalnya. Hak tu kena jagalah. Peranan ibu bapa lah tu. Tu maksud dia hadrat. Anak tak dapat. Setakat anak duk baca kitab dan realiti yang berlaku. Kalau kita tak wilaso dia tubik 4 bulan 10 hari, orang Kelantan panggil sombak otak tu. Sombak otak ni jadi lagu mana? Jadi lagu mana kisah sombak otak? Boleh jadi gila, boleh jadi meracau, macam-macam boleh berlaku. Berkabung dia bukan tak boleh berkabung siapa jadi tahap tu. Kena tengok keadaan orang tu. Sebab manusia ni perasaan dia, hati dia tidak sama. Kena tengok. Memang anak tahu berkabung ni ke dia. Tapi jangan berdoa. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, kalau dia keluar kerana keperluan tak apa. Enggak keperluan tu nak rawat jiwa tu keperluan tu. Kita tengok dia pun duduk bucu lembek semua kita tu. Tak boleh. Kena ambil waktu gigi patah kau biar rilih otak dia. Kau tidak bahaya tu. Boleh jadi selok kalau benda-benda gitulah. Kena ingat. Tapi jangan bebas. Duk pakai berhias, pakaian dan sebagainya. Tu kena ingatlah, tu maksud anaknya. Bukan kata kita nak suruh bebas dak. Sebab dia panggil ihdak ni mana berkabung. Tu dia ada hak dia, bukan kata bebas tak boleh bebas tu. Kini ada satu soalan Ini satu soalan penjaga surau sangat pembersih lah. Habis tu orang habis orang dia marah. Dia dibersih doa. Habis orang dia marah. Apa tu? Kira orang tidak bersih seperti dia lah. Ni anak tulus syarah. Sebab dia bimbang surau jadi kotor. Maksud dia molek. Ramai jemaah lari pergi masjid lain. Apa tindakan kita sebagai makmum? Dia gini betul bersih boleh dia bersih dia gini. Jadi bersih ni ialah benda tu molek lah. Tapi kalau kita tengok ada berlaku kekotoran daripada kita marah orang, siapa menyebabkan orang lari itu tak kena dah, ada tak kena dah. Dia kerja kita membersihkan tanah. Nak bersih lagu mana kalau tak kotor? Dah kalau tak kotor nak bersih lagu mana? Minta maaf lah kalau kita nak sebut dia ni sebenarnya dia orang-orang nak sebab itulah orang-orang yang nak memegang jawatan, walaupun jawatan tu kecil, tugas kecil pun dia kena erti juga kaedah-kaedah ni dari segi psikologi. Betul lah, misalnya contoh bila orang masuk sebagai contoh, salah satu alasan setengah-setengah penjaga masjid tak benar budak-budak mari masjid ni, dia takut kotor kapek. Betul cara memikir lagu tu. Setahu mana nak kotor tu? Siapa dia takwi budak-budak mari, bagaimana tak kena tu? Dah memang tugas awak bersihkan, kotor awak bersih, memang tugas awak. Cuma kita punya pendidikan, kalau kaki kotor naik basuh dulu. Pendidikan kita itu cara dia, bukan dengan cara marah siapa mereka jemaah lari pergi tempat lain, itu ada yang tak kena tu. Ada yang tak kena. Lepas tu kalau sebab tahu kita bincang tadi lah, kalau ada misal contoh kita baru cuci masjid, tiba-tiba kawan ni mari jadi kotor, kena rakyat dia tolong pergi kerjasama rakyat dengan molek. Ni lah kita ada bincang ni. Kita marah, kita caci, kita kata kutuk, boleh mari. Kita kata bagaimana kalau dia tidak berubah, kena tukar orang lain jawatan tu. Kalau sampai jadi mengganggu jemaah masjid, dia tak boleh sifat gitu. Hadirat dalam riwayat Bukhari, ingat cerita kecil dalam masjid ni. Memang dia ni orang-orang Badui, orang kampung, dia tak erti mari masjidnya kecil dalam masjid.
Sahabat nak tekan, nak win napa lah, kalau bahasa kita nak win napa pokoknya dalam masjid. Tapi dia ni orang kampung. Nabi kata jangan. Kalau Muhammad dia, orang Kelantan kata dia eceh lagi habis tempat lain. Mana kecing tak ada puas tu, jadi banyak tempat pula jadi jatuh air kecing. Biar dia kecing puas situ. Bukan kapek ni, pasir. Bila selesai kecing tu, Nabi suruh sahabat ambil air satu baldi, jiuh di tempat dia kecing. Bersih dia di tempat tu. Tu ada hukum pekah. Hak Nabi nak ayatnya, orang-orang ni, tak kira lah ni kita boleh ambil kiaskan kepada keadaan kita. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan berlaku pada seorang kotor tu, kotor secara mana nah. Tak boleh siapa kita perekat jadi meliarkan orang. Tak boleh. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tunafiru. Jangan mudah maintain sesuatu, jangan meliarkan orang. Nabi sebut dalam agama. Jadi benda-benda gini hadirat, kita bukan sekadar kita lari orang jangan buat kotor. Kita nasihat, kita bincang dari sudut mana. Letak pelekat tanda biar lebih jelas lagi. Sila jaga, sila bui kerjasama. Misalnya, sila pam tandas bila selesai guna, bui buat tulisan biar besar lagi. Kadang-kadang tak nampak kadang-kadang tulisan setengah-setengah tempat tu. Biar dia reti. Benda-benda gitu kita usahalah. Boleh sebut semasa sebelum khutbah ke boleh sebut. Itu cara dia. Tujuan kita nak supaya orang-orang yang buat kesalahan ni jangan sampai perekat dia tak mari masjid. Tak boleh. Memang lah nak marah lah kita bersih-bersih dia kotor. Kotor lah ke mana? Dia pakai selipar. Dia pakai selipar tanah tu ada dah. Dia pakai selipar dia sendiri masuk. Tu tak betul. Yang mana tak boleh seliparnya ada dah. Itu kena atas pertimbangan kita sendiri lah. Tapi ada setengah-setengah orang ni dia jenis tolong. Orang tegar tak boleh. Pulaknya ikut kawan dia kata bukan masjid demo apa. Ingat tu. Padahal jaga tanah tu. Dia kata kawan ni pula. Kena kawan jenis baik. Makan kenapa tak ada pasal-pasal. Nah. Benar-benar lagu ni kena faham kan? Jadi kita pihak masjid pun kena tahu cara. Sebab tu orang-orang yang nak diberi tugas, walaupun tugas sekecil jaga tanah, dia mesti diberi panduan. Mesti diberi panduan lagu mana cara. Dan kalau kita sebagai ahli jawatan kuasa masjid, kalau report ni pengalaman anak ni, sebab anak pernah huru masjid. Bila orang panggil tu siap lah kita kata. Dan dia ada jawatan lain, dia jaga masjid, dia ayat kita ustaz tak cakap bersih, kadang-kadang 5 kali dia bersih. Kita kena bertindak. Misalnya kita istihar hari Jumaat, minta kerjasama masyarakat tempat supaya jaga kebersihan tandah kita. Sebab tandah kita ni maruah kita, tandah masjid. Kita cerita guna bahasa-bahasa yang boleh menyebabkan orang itu terasa keperluan kita. Kita bantu dia. Itu cara dia. Sebab tu dia gabung dengan tenaga banyak perkara lah dia ada. Tu. Jadi cuma kena urus, jangan sampai ke peringkat menyebabkan orang jadi liar daripada masjid. Tindakan kita tu kena jagalah. Ni gitulah. Jadi kukuk mana pun kena ingat ada satu kali yang terakhir lah. Kita mengotorkan masjid dalam keadaan orang bersih kita kotor, itu berdosa besar, bukan dosa kecil tu. Kena ingat tu. Jangan duk nampak dia yang marah. Kita hak je buat ni, hak tak jaga. Anak gerana ada. Kadang kita mari masjid tengok kipas buka. 2 orang semaya, seorang kipas. Dah kawan ni buka dah kipas pergi duduk situ lah. Dia mari semaya, nah. Dia buka kipas ni. Mari orang lain buka kipas lain pula duduk. Dia nak seorang kipas ni. Tak kena cara kita tu. Setengah-setengah tu bukan masjid di Kota Baru. Dia mari basuh kereta di masjid. Bola tolong semua dah. Dia kata apa? Bukan hari demo, apa hari masjid. Lepas tu nak buat lagu mana? Itulah jadi tu siap jadi panah hati tu. Kadang-kadang guna bahasa demo dengan lembu lebih kurang kan. Gagal pula tu. Benda-benda gitu lah, kenapa kan? Mari basuh kereta di masjid. Anak panggil dia. Anak kata minta maaf. Air masjid ni dia kegunaannya bukan untuk basuh kereta. Kecuali rumah dia tak ada air, dia kena maklum kepada saya nak mari ambil air ni, rumah saya tak ada air. Tak apa, sebab kita sudah bagi tahu awal-awal lagi. Mana-mana orang yang terjejah masalah air, kadang-kadang air merah-merah, mari ambil masjid lah. Sebab kalau masjid dulu kita buat takungnya air tu, kita sudah kira dah. Mana kalau masyarakat bermasalah boleh mari ambil. Tak apa, ni mari basuh kereta.
gagal dalam mesyuarat masjid. Kita pun macam-macam lah. Gua kenal itu, gua kapung. Benda-benda gitulah, kena pandai-pandai lah, kena pandai-pandai. Sebab tu insya-Allah dengan kita pengajian kita ni hadirat, dia akan memberi, orang panggil memberi apa ni, memandaikan kita. Dia akan memandaikan kita, reti kita cara bertindak. Tapi kena ingat tindakan kita jangan sampai peringkat menyebabkan orang tak mari masjid. Kena timbang semua perkara. Gitulah hadirat kan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ada soalan lagi ni? Boleh silakan. Kampung ni kan. Ya. Tak betul, jangan pakar kita. Pakar hitam ni sebenarnya dia lebih mirip kepada ajaran agama lain. Dalam Islam ni hadirat, dia tak ada pakaian khusus berkabung ni. Hak pakaian hitam tu terpengaruh dengan Kristian ni. Tak boleh. Jangan buat gitu. Tak ada pasal-pasal pakai hitam belaka. Apa tu masa berkabung? Pengaruh mana tu? Ada ke Islam je? Tak ada. Tak ada pakaian khusus berkabung ni hadirat. Maksud ihdak berkabung ni pertama sekali nak mengelakkan daripada pergaulan bebas timbul fitnah, dan fitnah ni berkait dengan zina macam-macam lah. Yang kedua, yang paling besar juga nak jaga maruah perempuan. Orang panggil sum'ah, takut jadi sum'ah. Sum'ah ni maknanya orang duk kecek tetek dia. Mati tu laki tak jadi gelenyah lalu. Duk pergi situ sini, takut timbul fitnah pada perempuan. Maruah dia, tujuan Islam nak jaga maruah dia. Yang ketiga, nak jaga kebersihan keturunan, zuriat tu. Lamun dia mati suami di Kelantan, nyagi Johor, yang nikah hari siang tu. Ihdak tu dia ada maksud memberi faham tentang perkara itu. Ada juga. Tapi tak ada khusus. Cuma ulama sebut, kena ingat adalah syarah-syarah hadis anda baca, janganlah berkabung sampai mereka bersedih sepanjang masa. Tak ada. Memperbaharui kesedihan tadi. Dia tidak maksud begitu berkabung ni. Jangan gitu. Ni pakai hitam kepada Allah. Hak tu serupa dengan ajaran agama lain. Tak lihat tu. Gitulah. Pakai biasa ada dah ke lah. Apa dia? Ni setengah tu tak boleh kena pakai yang buruk. Perak tidak. Pakai yang lusuh. Kan ada kita gitu. Tak kena. Bukan cara Islam. Pakai yang mana ada tu lah. Ada dah. Skala pakai mana? Satu. Gitulah hadirat. Gitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.